Ni sahabat seorang penuntut ilmu. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul, Alhamdulillah. InsyaAllah. First time dapat berbual dengan doktor. Nervous. Ustaz, saya nak tanya satu soalan lah. Ada sebahagian individu yang mengatakan Wahabi ni suka mengkafirkan. Adakah itu satu fakta ataupun fitnah? Panas tu yang bagi tau. Untuk jawab isu ni, kita kena jelas daripada awal lagi. Bila dikata Wahabi suka mengkafirkan orang, kita kena jelas Wahabi tu apa definisinya, dan yang mengkafirkan tu adakah mengkafirkan tu betul-betul Wahabi setelah kita definisikan. Kemudian adakah mengkafirkan itu dengan disiplin ataupun tidak. Saya pergi yang nombor 3 dulu, iaitu isu takfir. Mengkafirkan orang yang memang kafir adalah suatu tuntutan agama. Kita tak boleh jumpa satu orang yang nama Ramasamy pergi sembah dekat kuil Hindu yang tak pernah mengucap syahadah, tiba-tiba kita kata, Muthusamy, Ramasamy, hang Muslim. Tak boleh. Kita kena kata dia kafir kerana dia memang dah jelas kafir. Mengkafirkan seseorang yang jelas kafir adalah satu tuntutan. Tetapi yang menjadi isunya adalah mengkafirkan orang yang belum jelas kafir. Mengkafirkan orang yang belum jelas kafir, ini ada disiplinnya. Perlu diletakkan pelbagai, kita panggil apa, ihtimalat. Ihtimalat ni kebarangkalian yang mungkin menyebabkan dia cakap benda tu ataupun lakukan perbuatan itu disebabkan dia jahil. Mungkin kerana dia tak tahu ataupun dia tak tahu makna perkataan yang disebutkan itu boleh menjadikan dia kufur, ataupun mungkin dia dalam keadaan tidak sempurna akal dan sebagainya. Jadi kalau semua benda tu mawani'ut takfir, penghalang-penghalang yang boleh kita mengkafirkan dia tu tak ada, maka bolehlah kita kafirkan dia dengan hujah setelah kita tegakkan hujah pada dia. Itu betul. Yang keduanya, siapa yang dituduh Wahabi tu? Nak jawab soalan yang kedua ini, kita perlu pergi pada soalan yang pertama tadi. Wahabi tu apa dia? Sekarang ni, Wahabi ni kita tak jelas. Bila tanya, dialog kita buat pada bulan Februari hari itu, siapa Wahabi? Tak diberikan satu definisi yang jelas. Ustaz Shihabuddin mengaku dia adalah Asy'ari. Ustaz Nordros mengaku dia adalah Al-Asy'ari dari sudut akidahnya, tetapi tetap dituduh Wahabi. Dah tengok. Tak perlu sekarang ni susah nak jadi Wahabi bila you tegur saja kesilapan mana-mana asatizah yang lain yang dinyatakan secara terbuka, kita betulkan secara terbuka, you akan dianggap sebagai Wahabi. Confirm. Seolah-olah macam dekat Malaysia ni tak ada langsung dah kerja, tak boleh dah buat kerja nahi mungkar. Amar makruf senang, tapi nahi mungkar tak boleh buat dah. Kalau buat, kita akan dituduh ataupun kita akan dilabel sebagai Wahabi. Jadi definisi Wahabi ni tak jelas. Bila kita dialog baru ni dekat KUIPS, Wahabi aliran sesat ataupun ahli sunnah wal jamaah, panel, salah seorang panel yang bercakap tentang Wahabi di sana sini juga bersetuju mengatakan perlis dan otoriti agamanya bukan Wahabi. Jadi siapa Wahabi itu? Tak dinyatakan juga secara jelas. Jadi orang yang bercakap sana sini tentang Wahabi pun tidak menyebutkan, setelah diberikan pentas yang luas, setelah diberikan ruang yang sangat besar, setelah diberikan publicity yang hebat, pun tidak mahu untuk menggunakan platform itu untuk menyatakan siapakah sebenarnya Wahabi yang betul-betul Wahabi. Sehingga kan bila bercerita tentang Wahabi, orang akan cakap, bolehlah Wahabi. Tapi dalam dialog tersebut tak dinyatakan pun. Dan dia sendiri bersetuju untuk mengatakan perlis dan otoriti agama perlis bukan Wahabi. Jadi kita tak tahu Wahabi suka mengkafirkan orang ke tidak kerana kita tak ada definisi yang jelas. Itu yang kedua. Yang ketiganya, apabila salah seorang daripada manusia yang mungkin beraliran tertentu suka mengkafirkan, kita tak boleh nak hukum seluruh mazhab, seluruh aliran dia sebagai begitu selagi mana tidak ada bukti yang mazhab dia memang menganjurkan benda tu. Saya bagi contoh. Dalam mazhab Syafi'i umpamanya, kita tahu ada banyak ulama. Kita tahu ada ramai ilmuwan-ilmuwan mazhab Syafi'i. Ataupun nak contoh lebih mudah, saya bagi yang lebih mudah. Dekat Malaysia ni, kebanyakan negeri menggunakan mazhab Syafi'i sebagai satu mazhab yang rasmi, sebagai satu mazhab yang asas. Okey. Jadi, katalah kita jumpa dekat Malaysia ni ramai orang-orang Melayu yang bermazhab Syafi'i, yang solat ikut mazhab Syafi'i dekat pusat Serenti, Isak Dadah.
salah guna dadah. Adakah kita nak kata mazhab Syafi'i menganjurkan penggunaan dadah? Sebab tu orang Malaysia kebanyakannya orang Muslim di Malaysia ni isap dadah. Ramai orang Melayu yang isap dadah ni contohnya. Adakah kita nak kata mazhab Syafi'i menganjurkan penyalahgunaan dadah? Kita kata tak. Kerana itu adalah amalan ataupun perbuatan orang yang jahil. Sama juga macam isu pengkafiran ni. Pengkafiran ni kita tak tahu definisi Wahabi tu apa dia, tak jelas, dan kita baca dalam buku-buku pun, buku-buku yang orang yang dituduh Wahabi di Malaysia ini, tak ada pun saya sebagai orang yang dituduh sebagai orang nombor 2 Wahabi dalam Malaysia. Lepas daripada bukti polis, saya nombor 2 lah. Kan saya nombor 2. Saya tak pernah kafirkan orang. Tapi ada orang yang kafirkan saya. Tapi orang yang kafirkan saya, baca dekat Facebook saya, baca dekat page saya, mengkafirkan saya. Tapi dia suka tuduh orang lain Wahabi juga. Jadi saya nak kata, adakah Geng Aswaja ni suka mengkafirkan orang juga? Jadi isunya sekarang ni lebih kepada dia main sentimen. Oh, suka mengkafirkan, suka membid'ahkan. Saya nak tanya, mana amalan yang saya bid'ahkan tanpa ada panduan daripada ulama yang dahulu? Ini cabaran Dr. Rora kepada siapa yang menonton malam ni. Siapa yang menonton malam ni boleh buktikan bahawa Dr. Rora kafirkan mana-mana ulama. Menggunakan kenyataan dia sendiri, dia boleh bagi tahu, saya boleh bagi RM1,000 kepada siapa yang boleh buktikan tu malam ini juga dalam live. Ya, jadi maknanya bagi tahu ke saya mana ceramah saya ataupun tulisan saya mengkafirkan orang secara direct. Saya kata fulan kafir. Tolong bagi tahu. Kalau ada, saya boleh tarik balik kalau saya salah. Tapi kalau tak ada, semua yang menuduh saya bertanggungjawab di hadapan Allah. Orang yang menuduh saya, sebagai contoh, orang yang menuduh saya ceramah seorang-seorang kat depan, tak ada orang, berlakon. Saya nak sebut, saya boleh tak jawab isu ni. Isu ni simple saja. Maksudnya, hari ni pun ramai juga yang duk tengok ni, walaupun ada yang tak suka dengan saya, tapi mereka tetap menjenguk ceramah-ceramah saya, menunjukkan ada orang nak tengok. Saya bukan berlakon seorang-seorang. Kan? Tapi nak bagi tahu, awak semua bertanggungjawab di hadapan Allah. Kita ni tak suka ke dengan orang, suka ke dengan orang, satu benda saya nak nasihat. Jangan sampai tak suka dengan suka ni membebankan kita di akhirat. Kita boleh untuk tak suka pada satu orang, tapi kita jangan fitnah dia. Saya ada tak suka dengan orang, tapi saya tak lazimkan diri saya jangan fitnah dia. Jangan kita kerana benci kepada satu orang, kita masuk neraka kan orang tu. Itu bahaya. Jadi nasihat diri saya jugalah dan kita semua agar kita lebih berdisiplin dalam masalah ni. Saya tak ada masalah. Saya dah sebut dari dulu lagi. Kalau orang tak nak dengar ceramah saya pun tak ada masalah. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan saya sedikit, orang kata apa, sedikitlah benda yang mengembirakan saya. Saya tulis buku pun Alhamdulillah orang beli, orang nak baca. Ceramah saya pun walaupun taklah seramai ustaz-ustaz selebriti yang lain, kerana mungkin ada sekatan pada saya. Saya susah nak masuk TV, susah nak masuk radio. Tapi tetap ada orang dengar. Alhamdulillah hari ni berapa Ustaz Syah yang duk join live ni? Sekarang dah 1,200 dekat TikTok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebab itu saya nak pesan pada diri saya dan kita semua. Tak suka dengan orang tak apa. Itu pilihan. Suka dengan tak suka ni pilihan. Tapi jangan dengan tak suka itu, tak sukanya kita pada seseorang menyebabkan kita pula masuk neraka sebab kita fitnah dia. Itu bahaya. Terbaik. So jawapan tu dah padu dah. Tapi saya ulang balik sekali lagi siapa yang boleh buktikan pada malam ni, boleh share malam ni. Boleh share siapa yang boleh buktikan Dr. Rora kafirkan sesiapa, apatah lagi biasa orang dengar ni kafirkan orang ni, kafir orang tu dengan kata-kata dia sendiri. Boleh buktikan, bagi tahu. Saya boleh bagi RM1,000 insya-Allah. Ni follower kita dah nak bagi dah. Tak ada masalah. Kita pun dah ada 1,200 orang dah ni.